Hello, hello. Selamat datang ke Ilmu Free Bahasa Melayu bersama Cikgu Daniel. Hey. Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat tidur. Adlin Christina, bangkit. Kenapa nak tidur? Sudah petang ni. Hello, Intan. Cari earphone. Actually kan awak tak payah cari earphone tau. Sebab apa? Sebab nanti takut gegenang telinga awak pecah. Suara cikgu ni dah lantang lagi nyaring. Betul tak Nurul Aisyah? Aisyah pakai headphone tu okey ke Aisyah? Tak kuat sangat ke? Oh boleh adjust volume kan sebenarnya. Alright, okay. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, muat turun dulu kita punya nota pada hari ini. Jadi hari ini kita nak berbincang ataupun kita nak sampaikan something that is very special. Hello Umi Najwa. Selamat datang. Hello Ngoh Zian, apa khabar? Sihat. Hello. Hilanglah seapa yang hilang. Pergi cari sampai jumpa. Hello Amato. Ada Amato di sini. Hai Amato, kenapa Amato? Amato tak ada ni ke? Tak pergi ni special screening dekat mana-mana wayang ke apa ke? Baguslah Amato masuk kelas kita. Jadi muat turun dulu latihan, bukan latihan pun kan. Nak cari atuk dudu, go. Okey, pergilah cari atuk dudu awak. Alright, jadi untuk hari ini kita ada apa ya? Siap ya, kita spotlight for everyone. Dan alright. So muat turun dah kita punya nota. Sudah? Okey ke semua orang? Sudah. Jadi nota kita ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian nota lah kan. Dan bahagian yang kedua ialah bahagian latihan. Latihan dia simple je. Easy peasy lemon squeezy sahaja. Awak tak buat pun awak dah tahu dah jawapan dia. Kalau orang dulu-dulu kan, zaman-zaman apa tau? Zaman-zaman kita cakap apa tau? Kita cakap kacang mak lodeh je. Siapa mak lodeh? Wallahualam. Entah siapa yang tahu. Tak tahulah. Alright. Jadi macam mana petang awak hari ni? Okey kan? Kita punya apa orang kata? Hai Musfira. Kita punya cuti sekolah. Awak buat apa cuti sekolah selain daripada mengumpul lemak? Berjalan, tidur. Banyak MC plus. Hebat. Jelajah rumah, buat duit. Wow. That's good. Jadi siapa-siapa anak-anak yang berada di kawasan banjir. Jamil, nanti kejap Jamil siapa-siapa yang berada di kawasan banjir, silalah jaga keselamatan diri jaga keselamatan diri, jangan main air banjir, jangan cicah roti dalam air banjir, itu penting. Kita tak nak awak hari ni cicah, esok awak 6 kaki di bawah bumi, kita tak mau. Berenang pun tidak boleh. Ya, betul. Berenang pun 7 bukan 6. Okeylah 7 kaki. Baik. Saya dah lupa, dah lama tak meletakkan orang di bawah bumi. Alright. Jadi kalau awak nak cicah benda lain tak ada masalah. Awak nak cicah roti dengan apa benda kan tak ada masalah tau. Kita okey je. Cuma jangan cicah roti dengan air banjir. Dan air banjir itu bukan air yang untuk kita berenang-berenang. Awak sanggup ke nak berenang dalam air yang penuh dengan entah apa-apa? Air longkang. Itu air longkang, air okey dah tu. Kan? Air longkang. Lepas tu mungkin air longkang daripada belakang kedai yang entah apa-apa dijualnya. Itu belum lagi keluar air loji yang membuak-buak keluar. Lepas tu awak pergi berenang. Bukan cakap berenang, cicah roti. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Jadi hati-hati ya. Tengah minum air jangan macam-macam. Alright. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Kita sudah pernah buat ke
Alhamdulillah tempat saya tak pernah banjir, jadi saya tak buat lagi lah benda-benda macam tu. Okey, tak tahulah kalau macam satu hari nanti kalau tempat saya banjir, mungkin saya pun akan buang tebiat jugalah. Okay, jadi kita tengok apa hari ni. Okay. Alright, jadi saya nak ucapkan selamat datang ke kelas ilmu free bahasa Melayu bersama Cikgu Daniel Saleh Muhtar. Nama saya Cikgu Daniel. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal apa Fahri? Kalau dah kenal kita buat apa? Menyampah pula, betul? Kan? Alright, okay, jadi untuk hari ini kita akan tengok salah satu hukum. Hukum apa? Hukum kanon, bukan hukum kanon. Hukum apa yang kita nak tengok hari ni? Akan menghukummu dengan kuasa bulan, bukan? Hukum apa? Kanon Melaka. Amira Najwa, salah kelas ni. Salah channel. Tolong masuk channel yang berbeza. Okay, jadi hari ni nak tengok hukum DM. Hukum haram. Allah, bukan. Dia tak haram pun. Okay, jadi kita nak tengok hukum DM. Okey, apa tu DM? Jadi bagi anak-anak saya yang bersekolah asrama, dia tahu DM tu sesuatu yang berbeza. Dewan makan bukan. Adakah direct message kata Daniel? Bukan juga. Okey, tetapi DM ialah salah satu hukum yang menerangkan tata bahasa kita. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang hukum DM, ini adalah sebahagian daripada tata bahasa awak. Okey, DM stands for what? Okay, DM itu stands for hukum yang diterangkan dan yang menerangkan. Alright, okay. Ada yang kata, sir, disiplin maktab. Ini anak-anak marah ke? Disiplin maktab ni anak-anak marah ke? Alright, okay. Jadi apa itu hukum DM? Okay, jadi hukum DM ialah satu hukum ataupun satu peraturan di mana kita bercerita ataupun kita menerangkan apakah sequence ataupun apa tu turutan perkataan. Macam mana kita nak susun. Ni. Hukum DM adalah hukum atau peraturan susunan perkataan dalam bahasa Melayu. Apa kata kita tulis sikit dekat hukum DM ni? Okay, apa tu hukum DM? Hukum DM ialah hukum ataupun peraturan. Peraturan apa? Peraturan susunan. Okey, susunan apa? Susunan perkataan. Itu ialah dia punya explanation tentang hukum DM. Jadi, perlu tak kita nak ada hukum DM ni, Zaid? Perlu tak kita nak ada hukum DM ni? Akil Raif kata perlu. Okey, kenapa Akil Raif kata perlu? Sangat memerlukan. Kenapa Amira Najwa cakap sangat memerlukan? Apakah tak boleh ke kita macam suka hatilah kita nak susun bahasa kita supaya saya boleh ajar benda ni. Bagus betul Imran. Betul Imran? Saya setuju. Okay, very good Khairul Najihah. Yes, okay. Jadi kenapa hukum DM ni penting? Sebab bila, yes, very good Amam. Sebab bila kita tidak ada hukum DM ni, ayat kita akan jadi apa? Ayat kita akan jadi celaru, Danish. Okey, ayat kita akan jadi apa, Jamil? Ayat kita akan tonggang langgang. Very good. Ya, caca marba. Very good. Jadi disebabkan itu, kita kena tahu hukum DM ini apa. Okey, jadi jom kita cerita tentang hukum DM sedikit. Okey, sebab awak form 2 ni kan, awak form 2 ni, kadang-kadang awak macam alamak, sir, saya macam tak berapa faham lagi lah hukum DM ni. Kadang-kadang hukum DM kita pun tonggang terbalik kan. Topsy-turvy kata orang Inggeris. Okay, jom kita tengok. Jadi, hukum DM ni awak kena tahu hanya berkaitan dengan apa? Hanya berkaitan dengan frasa nama. Okay, cikgu nak tanya Daniel Ashraf. Frasa nama ni apa Daniel Ashraf? Cepat, siapa ingat? Apa tu frasa nama? Awak dah belajar kan pola ayat dasar betul? FN tahu kan? Norin, FN tahu kan? Tahu. Ajab lupa Allah. Apa ni? Barulah tinggal sekolah tak sampai sebulan. Okey, Danish kata rangkai kata yang terdiri daripada
Kata nama. Very good. Jadi frasa nama, okey, frasa nama ini ialah rangkai kata. Okey. IFNN bukan. Okey. So rangkai kata. Okey, rangkai kata yang terdiri daripada apa? Yang terdiri daripada kata nama. Yes, dia mestilah melebihi daripada satu patah perkataan. Okey. Alright. Jadi, apa frasa ataupun apa kata nama yang kita tahu? Bukan kata-katamu hanya mimpi. Bukan Amira Najwa. Dah tak ada mimpi-mimpi dah. Ini yang reality, yang nyata sekarang. Okay. Jadi apa kata nama yang kita tahu? Bagi satu kata nama. Bukan frasa nama, Danish. Kata nama. Saya. Saya tu kata ganti diri nama. Kita tak nak kita nak kata nama je. Cermin. Very good. Okay. So cermin. Kita ambil cermin. Ya. Cermin ni ada banyak jenis cermin. Jadi kalau kita kata cermin. Kan contohlah Zien kata adik pergi ambil cermin, jadi adik dia terpinga-pinga. Cermin apa yang kakak nak? Kan cermin apa? Cermin kita ada banyak cermin kan, kita ada cermin mata, cermin tingkap, cermin muka. Jadi yang mana satu? Jadi disebabkan itu disebabkan itu hukum DM ini perlu. Okey, hukum DM ini perlu sebab apa? Sebab dia akan spesifikkan apa yang kita nak dan dia cakap, okey, bila kita ada frasa nama, macam ni susunan dia. Okey, so katakanlah kalau awak ada cermin tadi. Okey, awak ada cermin. Awak cakap cermin mata ke mata cermin? Mana satu yang betul? Cermin mata ke mata cermin? Cermin mata. Very good. Sebab apa? Sebab kita nak cermin. Apa yang menerangkan cermin tadi? Okay. So apa yang menerangkan cermin tadi? Jadi kita ada satu perkataan di hadapan yang diterangkan oleh perkataan di belakang. Okay, jadi sekarang kita ada cermin. Jadi cermin itu diterangkan oleh perkataan yang datang selepas dia, yang menerangkan perkataan sebelum tu. Okay, jadi sekarang kita ada cermin. Kita nak cermin apa? Kita nak cermin mata. Jadi cermin itu adalah perkataan yang diterangkan oleh mata yang menerangkan cermin tadi. Okay, jelas tak? Jelas. Ada yang cakap, Sir pusing kenapa? Memang itu dia punya memang itu dia punya explanation. Okay. Sebab apa? Sebab ya dia dua je, diterang dan juga menerang. Okay, jom kita tengok contoh-contoh apa yang kita ada. Okay, so katakanlah kita ambil. Okay, cuma awak boleh tengok dalam nota awak ada list. Okay, so katakanlah kita ambil orang. Okay, kita ambil orang. Orangnya ada banyak. Betul tak Daniel Ashraf? Betul tak Zoom user? Kita ada beberapa Zoom user hari ini. Jadi sebagai Zoom users, okay, Zoom users. Okay. Jadi kita ada beberapa jenis orang. Jadi kita ada orang apa? Kita ada banyak jenis orang. Orang lelaki, orang perempuan, orang tua, orang muda, orang-orang, kan? Orang utan. Yes, kita ada banyak jenis orang. Jadi sekarang ni apabila kita ada orang, orang Arab, orang Malaysia, orang Cina, orang India, macam-macam. Okey, orang buaya. Tak ada orang panggil orang buaya. Buaya tu buaya saja. Okey. Okey, alright. Orange benda lain. Okey. Awak janganlah orange pula. Apa tiba-tiba orange pula ni? Okey, orang baik. Yes, very good. Okey. So, bila kita ada orang, jadi apa yang menerangkan orang tersebut? Ada banyak perkataan yang boleh terangkan orang, betul tak? Yes, ada banyak sangat perkataan yang boleh menerangkan apa itu orang. Orang apa yang kita maksudkan. Okay, jadi dalam ini saya bagi apa awak? Saya bagi awak orang lelaki dan juga orang perempuan. Okay, so awak boleh fikirkan banyak lagi jenis kan? Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain kan? Okay, very good. Okay, so seterusnya kita tengok apa lagi? So kita tengok kelapa pula. Okay, penulis apa tu maksudnya tu? Orang penulis bukan? Penulis
penulis tu memang nama dia. Tapi kita nak tahu penulis apa. Macam tu. Okay. Alright, jadi kita tengok kelapa dulu. Okay, so kelapa, kita ada kelapa apa? Kita ada banyak jenis kelapa. Betul? Kan? Apa kelapa yang awak tahu? Kita ada kelapa tua, kita ada kelapa muda, kita ada kelapa sawit, kita ada kelapa laut. Okay. Kelapa parut. Very good. Kelapa apa lagi? Kelapa remaja tak ada. Kepala benda lain, Hazika. Okay, kelapa-kelapa pun benda lain. Kelapa-kelapa kata ganda tau. Benda lain kelapa pandan. Very good. Okay. So apa lagi kita ada? Kita ada macam-macam. Yeah, dan okay. Sebab itu kita memerlukan perkataan untuk menerangkan sesuatu. Okay, so sekarang kita dah ada perkataan kelapa. Jadi kita nak tahu apa perkataan yang boleh menerangkan kelapa tersebut. Okay, akid itu benda lain. Sebab apa? Sebab kita bercakap tentang sesuatu yang lain. Okay, so bila kita ada perkataan kelapa, sekarang kita bercakap tentang kelapa. Apa yang menerangkan kelapa tersebut? Yang menerangkan kelapa tersebut ialah kelapa sawit, kelapa laut, kelapa muda, kelapa pandan, kelapa bla 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 lah. Okay, kelapa nipah. Nipah ada kelapa Saya tak tahu pula kelapa ada nipah ada kelapa. Kelapa tua, very good. Okay. Dalam bahasa Inggeris nipah palm. Okay, itu pokok nipah. Bukan kelapa nipah. Okay. Tapi ada juga kelapa nipah. Nanti saya check balik. Okay. Alright. Orang Kedah panggil nyok, betul? Orang Kedah panggil nyok, orang Perak panggil nyom. Tapi dalam bahasa baku kita panggil apa? Apa ejaan baku untuk nyok dengan nyo? Siapa tahu? Apa ejaan baku dia? Okay, ejaan baku dia ialah ada kata no, bukan no. Yes, nyur. Okay, okay. So dalam bahasa baku awak boleh panggil kelapa tak ada masalah tau. Awak tak boleh ataupun kalau awak tak nak panggil kelapa, awak boleh gunakan dia punya sinonim iaitu nyur. N-Y-I-U-R. Nyur. Okay. Nyur. Alright, very good. Okay. So seterusnya kita tengok apa lagi perkataan yang boleh diterangkan. Okay. So kita ada baju. Baju apa kita ada? Baju kemeja, baju kelawar, baju kurung, baju Melayu, baju Cheongsam, baju hujan, baju kebaya, baju tidur dan macam-macam lagi. Okay. So kalau awak tengok beberapa contoh yang saya bagi kat sini, awak boleh faham dah. Okay, betul tak? Kan awak boleh faham dah. Okay. Jadi sekarang ni dia ada kita dah faham dah. Okey, kita dah faham dah ada beberapa contoh ataupun ada beberapa ada banyak perkataan yang kita boleh gunakan hukum DM ni. Sebab apa? Sebab kita ada satu perkataan dan kita perlukan satu lagi perkataan untuk menerangkan perkataan awal ni. Okey. Alright, jom kita tengok ada pengecualian dia. Okey, ada pengecualian dia. Okey. Jadi kita ada beberapa pengecualian dalam hukum DM. Okey, apa maksud pengecualian? Pengecualian ni maksudnya perkataan ataupun frasa nama ini dah melanggar hukum DM. Dia tak ikut pun hukum DM. Okey, apa perkataan yang tak mengikut hukum DM? So kita ada beberapa. So kita ada Perdana Menteri. Okey, so sepatutnya kalau ikutkan bahasa Melayu, okey, jadi dia masuk penjara ke? Tak. Kalau langgar hukum tak masuk penjara. Okay. So, kalau ikutkan bahasa Melayu, okay. So, katakanlah macam contoh kita ada, okay. So, sekarang ni, bila kita bercakap tentang menteri. Betul? Kan? Bila kita cakap tentang menteri, jadi kita nak tahu menteri tu menteri apa? Kan? Okay, katakanlah kalau macam menteri yang paling, yang nombor satu, menteri nombor satu dalam sesebuah negeri, kita panggil menteri apa? Menteri apa dalam negeri? Bukan negara, negeri sahaja. Menteri besar, very good. Okay, so kita ada menteri besar. Okay, menteri besar. Okay, lepas tu kalau contoh menteri itu adalah menteri kalau kita tengok dalam, saya tak tahu awak faham ke tidak, awak faham macam mana parlimen kita dulu. Okey, tapi parlimen kita dulu ada menteri yang utama.
Selepas Perdana Menteri, kita ada menteri yang utama dipanggil sebagai Menteri Kanan. Pernah dengar tak perkataan Menteri Kanan? Pernah kan? Okey, ada yang tak pernah tak apa. Okey, so dulu kita ada Menteri Kanan. Kita tak ada timbalan Perdana Menteri, kita ada Menteri Kanan. Okey, jadi kita ada Menteri Kanan juga. Jadi, so kalau kita tengok dua perkataan ni, okey, dua perkataan ni. So, perkataan yang pertama, kita sedang bercakap tentang menteri, betul? Kan kita sedang bercakap tentang menteri. Jadi, menteri-menteri ini diterangkan oleh perkataan yang selepas itu. Jadi, bila kita cakap tentang menteri, kita cakap tentang mana? Menteri besar. Kalau kita cakap tentang menteri, menteri apa? Menteri Kanan. Atau apa lagi menteri yang ada? Menteri Kabinet, Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan bermacam-macam lagi. Tetapi kalau kita tengokkan, Perdana Menteri, kenapa perkataan menteri itu di belakang, sedangkan perdana tu yang sepatutnya menerangkan keadaan menteri itu duduk di hadapan? Siapa boleh jawab kenapa? Dia terbalik tau. Kata majmuk, memang betul dia kata majmuk, sebab nak sedapkan. Tak. Okay, dia mana boleh kan? Typo kot. Ya Allah, lama ni kita typo. Sebab dia special. Sebab dia kecuali. Tak tahu Jainisha, tak apa. Okay. So, Menteri Perdana baru jadi maksud dia kan? Betul? So, sepatutnya kalau kita ikutkan hukum DM. Okay? Kalau kita ikut hukum DM, dia akan jadi Menteri Perdana. Sama macam Menteri Besar. So, Menteri Perdana. Jadi, kenapa dia ambil Perdana Menteri? Okay, so, bila cikgu sekolah awak tanya, kenapa ada pengecualian dalam Perdana Menteri? Awak jawab macam ni tau. Sebab perkataan Perdana Menteri itu kita serap bulat-bulat daripada Sanskrit. Daripada bahasa yang lain. Okey, dari bahasa lain tu bahasa apa? Bahasa Sanskrit. Jadi apa yang kita serap daripada bahasa Sanskrit itu Perdana Menteri. Saja nak special sikit. Betul? Memang saja nak special sikit. Okey, alright. Jadi, selain daripada Perdana Menteri, apa lagi yang kita serap? Kita serap timbalan. Bukan serap yang melanggar hukum DM. Apa? Okay, kita ada timbalan menteri, naib presiden, ibu pejabat, pembantu penyelidik dan juga penolong pengarah. Semua ini perdana, timbalan, naib, ibu, pembantu, penolong sepatutnya apa? Dia menerangkan. Dia menerangkan. Kenapa saya cakap semua tu melanggar hukum? Okey, Akmal. Okey. So, sekali lagi saya cakap, kenapa semua perkataan ini melanggar hukum? Sebab sepatutnya yang belakang ini duduk depan. Yang belakang ini sepatutnya duduk depan. Tapi sekarang ini yang belakang dia terbalik. Dia jadi terbalik. Sepatutnya macam contoh, okey. Alright. Okey, pejabat, okey. Betul. Okey, so sepatutnya Perdana Menteri itu disebut sebagai Menteri Perdana. Tapi disebabkan kita serap bulat-bulat, jadi kita ambil terus Perdana Menteri. Sama juga dengan timbalan menteri, naib, presiden, semua ni mengambil contoh Perdana Menteri tadi. Okey, so tak apa. Yang penting awak tahu ada pengecualian dia. Okey, hadis yang syuhada. Alright, okey. So, sekarang kita belajar apa susunan kita sekarang ni. Okey, boleh tak kita belajar apa susunan kita? Okey, apabila kita, Khairin tanya, bahasa konkret tu macam mana? Bukan konkret, Sanskrit. Bukan konkret tu yang nak buat rumah tu. Okey, ni Sanskrit. Sanskrit. Bukan sunscreen, la ilaha illallah. Sunscreen disebutnya. Sunscreen tu yang awak tepek-tepek kat muka. Sanskrit. Okey. Dah lah, malah lah. Sun quick lah, sun case lah, apalah. Udahlah tu. Okey, jom kita tengok macam ni kita nak susun. Okey. Jadi apabila kita nak susun, yang ini selalu susunan ini selalu keluar dalam awak punya soalan tata bahasa. Dia akan tanya awak, betul tak susunan macam ni? Okey. Jadi bila kita ada bilangan, bila kita ada bilangan ini perlu duduk dahulu nombor 1.
Okey, dia kena ada bilangan dulu. Selepas bilangan kita ada apa? Selepas bilangan barulah kita ada penjodoh bilangan. Baru kita ada penjodoh bilangan. Selepas penjodoh bilangan apa? Selepas penjodoh bilangan baru kita ada kata nama. Okey, yang ni susunan dia. Okey, so susunan untuk bilangan awak ada apa? Awak ada nombor 1 kita tulis takut awak tak nampak. Nombor 1 kita ada bilangan. Nombor 2 awak ada penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Dan nombor 3 awak ada apa? Nombor 3 barulah awak letak kata nama dia. Jadi boleh tak kata nama kita duduk depan? Macam contoh, kita ambil budak. Budak kita letak depan, lepas tu baru kita letak bilangan dengan penjodoh bilangan. Budak 3 orang. Sesuai ke? Tak sesuai. Very good. Jadi sebab tu kita kena letak bilangan dulu 2. Lepas tu baru penjodoh bilangan dia. Orang. Lepas tu kita ada apa? Kita adalah kata nama. Budak, calon, perempuan, lelaki dan sebagainya. Alright. Jadi kalau awak tengok di sini, bilangan dia ada banyak jenis. So kita ada 2 beberapa sekawan sekalian dan sama juga dengan ni se. Se ni apa maksud ni? Siapa tahu apa maksud se? Se ni maksudnya apa? 1. Very good. 1. Alright. So selain daripada bilangan, gelaran untuk cikgu. Itu SIR. So ada satu lagi. Ada satu lagi iaitu apabila kita ada unit. Macam kilometer, meter, cm dan sebagainya. Macam ni kita nak tulis benda tu. So katakanlah kalau macam contoh sebagi awak satu unit. Kita ada 1/2 cm. Jadi macam ni kita nak tulis ini dalam bahasa Melayu. Ni 1/2 cm. So kita tahu 1 ni 1 lah. 1/2 ni setengah. Lepas tu cm ni cm lah. Jadi macam ni kita nak apa susunan dia? Apa susunan dia? Adakah kita letak dia punya unit dulu? Sentimeter 1/2 ataupun 1/2 sentimeter ataupun 1 sentimeter setengah, yang mana satu? Yang mana satu? Jeng jeng. Alright. Yang kedua, so kalau kita ada unit-unit macam ni, cm, mm, meter, kilometer dan sebagainya. Apa yang awak perlu buat ialah awak perlu letak nombor 1 dia punya jumlah dulu ataupun dia punya bilangan nombor dia lah. Nombor kita panggil apa ya? Nombor lah kita letak nombor dulu. Nombor dulu. So selepas nombor kita ada apa? Selepas nombor kita ada apa? Tak tahu. Selepas nombor kita ada unit. Very good. Barulah kita letak unit kita. Barulah kita letak unit kita. Betul Tan Sri Dr. Syakirin Ghazi. Tak tahulah itu nama awak ke ataupun nama bapa awak. So selepas itu barulah kita letak apa? Baru kita letak pecahan. Jadi pecahan biasa memang kita letak di belakang sekali. Jadi kalau kita nak sebut ni, kita boleh sebut beberapa jenis, tapi kalau kita nak menulis, kita akan tulis 1 sentimeter setengah. Barulah betul. So itu adalah bilangan dalam hukum DM. Jadi itu frasa dia lah. So awak ada 2 jenis susunan. Susunan untuk bilangan, awak ada bilangan, penjodoh bilangan, barulah kata nama. Tapi kalau awak ada kata nama tu dalam bentuk nombor, macam mana awak nak buat? Awak letak nombor dulu, lepas tu baru awak masukkan unit dia, barulah kita letak pecahan dia. Yang ini 2 soalan ini sangat-sangat popular untuk soalan-soalan awak daripada form 1 sampai form 3. Soalan ni biasa dalam soalan nombor belas-belas macam itulah. Dekat nombor 11 ke, nombor 12, mungkin 14, 15.
Okay, so dia nak minta awak cari kesalahan dalam ayat. Okay, jadi kita kena tahu susunan dia. Alright, okay, so okay, jadi sebelum kita buat latihan hukum DM ni, saya nak bagi beberapa contoh yang kita biasa salah. Boleh? Boleh tak saya nak bagi beberapa contoh ataupun kita buat apa orang kata teka-teka apa yang kita salah ya. Okay, alright. So yang pertama, okay, antara ni seronok ni. Okay, antara sorry ya. Okay, so antara A, telur ayam dengan B, ayam telur, mana yang betul? Mana yang betul? Antara telur ayam dengan ayam telur, mana yang betul? Ramai yang cakap A, sir. Ada yang kata B, sir. Okay. Jadi ada yang kata dua-dua, sir. Okay. Jadi, jawapan dia, soalan tricky. Memang betul. Soalan ni memang tricky. Kita ingat kita tahu. Rupa-rupanya kita bukan tahu. Kita tempe. Okay. Alright, jadi apa sebab apa yang betulnya? Yang betulnya ialah dua betul. Kenapa betul? Okay. So, kenapa dua-dua betul? Sebab kita tengok di sini. Alright. So, bila kita cakap tentang telur ayam. Okay, bila kita cakap tentang telur ayam, kita sedang bercakap tentang apa? Kalau kita sebut telur ayam, kita sedang bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang telur. Very good. Jadi telur ada banyak jenis. Telur ayam, telur itik, telur platypus, telur buaya, telur apa lagi? Saya kan daripada hari tu saya dapat jawapan telur unta. Saya tak tahu mana awak belajar unta bertelur, tapi saya tak tahu kenapa. Daripada hari tu lagi saya dapat. Burung unta, ya, saya tahu. Dari telur unta, peliknya. Okay, so kita ada banyak jenis telur kan? Yes, telur ikan, telur angsa dan banyak jenis telur. Okay, so bila kita sebut telur ayam, kita bercakap tentang telur. Dan kita nak tahu telur tu telur datang daripada mana? Kan? Telur daripada ayam. Jadi sekarang ni, bila kita bercakap tentang ayam telur, kita sedang bercakap tentang apa? Kita sedang bercakap tentang ayamnya. Iya, ayamnya. Jadi bila kita bercakap tentang ayam, kita kena tahu ayam tu jenis apa. Okey, ayam tu ayam telur, ayam daging, ayam ternak, ayam goreng, ayam apa jenis ayam, banyak jenis ayam. Okey. Yes, very good. Ayam madu. Oh, sedapnya ayam madu. Ya, betul. Okay, so seterusnya kita tengok lagi. Apa contoh lagi yang mengelirukan kita? Okay, nombor 2. Okay, nombor 2, kita tengok contoh-contoh lain yang mengelirukan kita. Antara, penghawa dingin. Okay, penghawa dingin dengan pendingin hawa. Mana yang betul? Mana yang betul ni? Pendingin hawa. Mana yang betul? Dua-dua betul. Salah. Awak ingat atas ni dua-dua betul, bawah pun dua-dua betul kan? Salah. Okay, jadi yang mana yang betul? Okay, jadi yang betulnya ialah B. Mana boleh A betul? Kenapa A betul? Salah. A salah. B baru betul. Okay, pendingin hawa. Okay, kenapa? Okay, sekarang ni awak kena ingat tau. Ingat betul-betul. Okay, apa itu hawa? Hawa dalam konteks ini, hawa ini maksudnya udara. Okey, hawa ni ialah udara. Ini tak sama maksud dengan nama orang ya. Nama orang bukan udara. Kan macam contoh kalau kita ada kawan nanti kita nama dia hawa kan. Kita bagi awak udara. Jangan macam tu. Okey. Janganlah panggil nama kawan awak udara, nama dia hawa, itu lain. Okey. So apa sebab dalam bahasa Arab ni hawa ni dalam bahasa Arab ya. Hawa ni ada tiga ejaan dia. Okey, ada 3 ejaan yang berbeza dalam bahasa Arab, tapi bila dalam masuk bahasa Melayu ejaan Rumi, semuanya HAWA. Okey, ya ni Haikal Hakimi. Kenapa tu?
Okay, so kita tengok. Okay, sekarang ni kita dah tahu hawa tu ialah udara. Jadi bila kita tengok di sini, boleh tak kita nak pengudara dingin? Ataupun kita nak pendingin udara? Yang mana satu? Mana satu? Mestilah pendingin udara. Sebab apa? Sebab kita nak udarakan dingin ke kita nak dinginkan udara? Kita nak sejukkan udara ke kita nak udarakan sejuk? Yang mana tu? Yes, very good. Kita nak dinginkan udara. Kita bukan nak udarakan dingin. Okay. Alright. Jadi, yang ini kan, bila awak confused macam ni, kan, kami cikgu-cikgu biasanya kami akan cakap apa tau? Jangan pakai pendingin udara. Boleh tak? Kalau kita tak pakai pendingin udara, kita boleh pakai apa, Alisha? Kita boleh pakai apa? Perkataan apa selain daripada pendingin udara? Air conditioner. Tak boleh. Okey, jadi awak boleh pakai apa? Awak boleh pakai ini yang pertama, awak boleh pakai penyejuk udara. Very good. Ataupun nombor 2 awak boleh pakai apa? Penyaman udara. Very good. Yang ini awak boleh pula betul. Yang ini boleh pula betul. Penyejuk udara dengan penyaman udara. Kenapa awak tak cakap pengudara sejuk? Sama macam penghawa dingin tadi. Kenapa? Kenapa awak tak cakap pengudara nyaman? Sebab pelik, tak sedap bunyinya kan. Jadi yang itu memang betul tak sedap bunyi sebab pelik. Memang kita tahu kan hukum DM dia salah. Kan? Hari tu cikgu dekat DBP ajar benda ni. Very good Syakirin. Yes. Okay. Jadi yang ini juga benda yang sama. Okay. Kita ikut mana bunyi yang sedap je. Tak boleh Farzana kalau kita ikut bunyi sedap. Sebab apa tau? Sebab kadang-kadang bunyi yang sedap itu salah. Kadang-kadang. Kadang-kadang bunyi yang sedap tu salah. Kadang-kadang yang tak sedap tu lah yang betul. Okay. Macam contoh ni lah kan. Macam contoh. Penghawa dingin, bunyi dia sedap. Pendingin udara, bunyi dia tak berapa sedap. Tapi yang tak sedap itulah yang betul. Okay. Hawa pendingin boleh tak? Tak boleh. Hawa pendingin pun tak boleh. Okay. Alright. Okay. Cuma kita try satu lagi boleh tak? Kita try satu lagi. Okay. Kita try satu lagi perkataan yang biasa awak confused. Okay. Alright. Okay, yang itu nanti kita akan bincangkan antara kuning telur dengan telur kuning nanti kita bincangkan Okay, so satu lagi antara cili hijau. Okay, cili hijau dengan hijau cili. Mana betul? Antara cili hijau dengan hijau cili. Mana yang betul? Mana yang betul? Ada kata easy peasy lemon squeezy sir. yang betul. Okay. So jawapan dia dua-dua betul. Terkena awak. Sebab apa? Sebab dua-dua pun betul. Kenapa dua-dua betul? Sebab sebab apa tahu? So kita tengok ya. Okay. So bila kita cakap tentang cili hijau, kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang cili. Betul, cili ni banyak jenis. Cili apa? Cili hijau, cili merah, cili api, cili burung, cili boh, cili giling, cili siam. Banyak jenis cili kan? Okay, very good. Yes, kita ada banyak jenis cili. Jadi untuk B. Okay, untuk B. Kita bercakap tentang apa sekarang ni untuk B? B kita bercakap tentang apa? B kita bercakap tentang hijau, tentang warna hijau. Very good. Yes, warna hijau. Jadi hijau tu jenis apa yang kita nak? Hijau cili, hijau rumput, hijau daun pisang, hijau daun, hijau macam-macam. Okay, padi cili betul tak? Salah Farzana. Okay, hijau pandan. Very good. Yes. Ada banyak jenis hijau. Okay, jadi dua-dua pun betul. Okay, jom kita try buat kita punya latihan boleh? So, kita 7 je latihan kita. Senang saja. Okay, yang pertama. Okay, dia mengalami sakit perut kerana makan ... secara berlebihan. Okay, jadi sekarang ni kita ada dua pilihan antara chili sauce dengan sos chili. Mana yang betul? Orang biasa makan apa? Boleh tak orang makan, kalau kita tengok sini, boleh tak orang nak makan cili? Boleh tak orang nak makan cili? Boleh, tak ada masalah. Tapi wujud tak
chili sauce dalam bahasa Melayu? Ada tak chili yang jenisnya sauce? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab chili itu adalah perkataan yang diterangkan oleh perkataan yang belakang. Perkataan belakang menerangkan yang depan. Jadi boleh tak chili ini diterangkan oleh sauce? Tak boleh. Jadi jawapan dia ialah sauce chili. Very good. Okay. Sauce chili. Chili sauce dalam English, betul. Tapi orang barat dia jarang makan chili sauce, awak tahu tak? They don't really eat chili sauce. I don't know why. Dia macam apa yang dia suka tomato, dia suka kecap. They eat ketchup. Yeah, they eat ketchup. They take a little bit of apa orang kata hot sauce. Tapi tak hot pun sebenarnya. Sebenarnya tak hot pun. Siapa-siapa yang biasa berjalan kan? Dia tahu orang barat, orang Eropah dan orang Amerika, mereka jarang makan chili sauce. Kalau sriracha tu pun dah terlalu pedas dia bagi dia pun. Awak tahu tak? Kadang-kadang budu tu pun dia berasa pedas. Padahal budu tu ikan je. Kan? Itu pun dia rasa, so hard. Macam, no, it's not. Okay. Alright, jom kita ngomong. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. ... Yang melanggar disiplin telah dikenakan hukuman kelas tahanan. Manakala Ahmad pula dikenakan hukuman rotan. Okay, jadi sekarang ni kita ada lain-lain pelajar dan pelajar-pelajar lain. Jadi, yang mana satu kata nama lain ke pelajar kata nama? Pelajar, very good. Jadi, bila awak ada soalan macam ni ataupun awak ada kekeliruan macam ni, awak kena ingat yang kita kena gandakan ialah kata nama, bukan lain. Lain ini adalah kata adverba. Okay, adverba kita tak gandakan selalu. Biasanya kita gandakan kata nama. Okay, jadi jawapannya ialah pelajar lain. Very good. Okay, nombor 3. Faham? Okay, very good. Okay, nombor 3. Yang ni ada orang tanya tadi. Sir, okay, emak memasukkan ... ke dalam adunan kek itu sebelum membakar kek tersebut. Jadi awak ada 2 pilihan antara telur kuning dengan kuning telur. Yang mana satu? Skip nombor, ya Allah, skip nombor 3 rupanya. Sorry. Okay, kita buat nombor 3 dulu ya. Okay, so bapa mendapatkan rawatan di ... pada setiap bulan. Okay, bapa mendapatkan rawatan di mana? Di mana? Di klinik. Betul, di poliklinik. Poliklinik itu milik siapa? Poliklinik milik Dr. Hidayat. Boleh tak bapa nak mendapatkan rawatan di Hidayat? Boleh tak? Boleh ke dia nak mendapatkan rawatan di Hidayat? Tak boleh. Kan? Dia boleh mendapatkan rawatan dengan Hidayat. Tapi Hidayat Poliklinik tu nama tempat lah. Kan? Okay. Ingat tau, ni nampak ni. D ni untuk apa? D ni untuk tempat sahaja. Bukan orang. Okay. Very good. Yes. Okay. Nombor 4 tadi. Okay. So nombor 4. Emak memasukkan ... ke dalam adunan kek itu sebelum membakar kek tersebut. Okay. Yang ini pun biasa awak keliru. Antara telur kuning dengan kuning telur. Yang mana satu yang betul? Yang mana satu yang betul? Ada orang kata, sir, telur kuning, sir. Ada orang kata, sir, kuning telur, sir. Yang mana satu? Okay. Jadi kalau yang ini saya nak ajak awak ramai-ramai buka PRPM. Siapa yang tak tahu PRPM tu apa? Siapa yang tak tahu Malaysia ada ataupun kita ada kamus online. Anak-anak saya kalau awak tak tahu awak siap. Anak-anak saya yang biasa masuk kelas saya kalau tak tahu awak siap. Okay. Alright, okay. Jadi kita buka kita punya kamus online Okay. So kamus online kita namanya PRPM. Okay, ni kamus online kita. Kamus Dewan Perdana. Kamus Dewan dalam talian. Okay, apa dia punya website dia? Website dia adalah
Okay, bukan PRDM, PRPM. Okay, prpm.dbp.gov.my. Okay, prpm.dbp.gov.my. Okay, jadi yang ini, kalau macam contoh, sir, saya tak boleh nak rujuk sebab saya tak ada kamus, saya tak boleh beli kamus lah, sir. Tak apa, awak masuk kamus online. Boleh? Semua orang ada internet connection sekarang. Okey, jadi betul Amira jawab. Jadi tak ada alasan buatmu untuk tidak tahu mana kita nak rujuk. Okey? Alright, prpm.dbp.gov.my. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat PRPM. Okey, so kita cari telur kuning dulu, boleh? Okey, telur kuning. Masukkan je apa-apa yang awak nak cari. Kalau dia kata kalau dia kata macam ni kan, carian tiada dalam kamus kan. Jadi awak pergi kat sebelah. Awak pergi dekat khidmat nasihat. Okey, awak pergi kat khidmat nasihat. Dan seronoknya PRPM ni apa tahu? Seronoknya dia ada dialek-dialek tau. Dan tengok. Dia ada dialek Johor, glosari dialek Johor, dialek Kelantan, dialek Negeri Sembilan. Awak nak cari pantun dalam ni pun boleh. Okey, so kita nak cari dalam khidmat nasihat. Okey, so khidmat nasihat. Okey. Jom. So, bila kita bercakap tentang khidmat nasihat, okey, okey, so kita tengok dekat sini. Okey, so dia cakap apa? Dia cakap, untuk makluman tuan, perkataan kuning telur, okey, perkataan kuning telur merupakan kata nama yang diterjemah daripada bahasa sumber bagi egg yolk. Okey, jadi kuning telur ialah egg yolk. Jadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab telur kuning tadi? Siapa yang jawab telur kuning tadi? Salah. Bukan. Jawapan dia ialah kuning telur. Okey. Jadi kuning telur ni boleh jadi dua benda. Okey, kuning telur ni boleh jadi dua benda. Satu ialah egg yolk tadi, satu lagi warna kuning. Okey, warna kuning yang sama macam kuning telur tadi. Okey. Alright. Okay, ada yang kata, sir, macam mana pula dengan telur kuning? Telur kuning maksudnya telur tu warna kuning. Macam telur putih kan, telur putih, telur kuning, telur megah. Itu nama telur. Okey. Ada yang kata, sir, bukankah kena kata nama dekat depan? Betul? Kuning pun kata nama. Kuning pun kata nama. Okey, warna kuning kan kata nama. Walaupun kuning sahaja boleh jadi kata adjektif, tapi warna kuning ialah kata nama. Okey. Alright. Okey, so seterusnya kita nombor 5. Okey, emak menggunakan emak menggunakan ... untuk menambahkan keenakan masakannya. Mana satu? Cili serbuk ke serbuk cili? Ini kita tahulah, senang kan? Serbuk cili. Very good. Okay, serbuk cili. Alright, okay. Satu rampasan mercun terbesar telah berjaya dilakukan oleh ... Semua answer B je. Itulah, saya rasa saya dah buat A, B, tapi tak apalah kan, macam itulah kan hidup. Benda yang kita dah plan, tak jadi. Okay. Alright, okay. So satu rampasan mercun terbesar telah berjaya dilakukan oleh siapa? So, kita nak bercakap tentang apa sekarang ni? So, adakah kita bercakap tentang Jabatan Kastam ke kita cakap tentang Perlis dulu? Kita nak bercakap tentang, yes, very good. Kita nak bercakap tentang Jabatan Kastam dulu. Jabatan Kastam tu berada di mana? Jabatan Kastam berada di, very good, saya ada, yes, di Perlis. Jadi A jawapan dia. Okay, dan last one. Okay, nombor 7. Okay, nombor 7. Dia membuka gerai menjual. Yang ni ada yang tanya dari saya, kenapa dah ada jawapan kat sini? Okay, abaikanlah jawapan ni sebenarnya kan. Saya terlupa nak delete. Okay. Okay. Alright. Okay. Katakanlah goreng keripik ataupun keripik goreng. Yang mana tu betul? Keripik goreng ke goreng keripik? Yes, very good. Jawapan dia ialah keripik goreng. Okay, yang ini sama macam kes apa tau? Ini sama macam kes goreng pisang dengan pisang goreng. Kalau awak perasan antara
pisang goreng je yang kita selalu confuse. Kalau keripik kita tak pernah confuse kan? Kita tak pernah cakap goreng keripik. Tak pernah. Kita selalu cakap keripik goreng. Pernah tak kita cakap goreng keledek? Tak pernah. Kita selalu sebut keledek goreng. Betul? Ubi goreng ke goreng ubi? Ubi goreng kita panggil. Tak pernah kita panggil goreng ubi. Kenapa kita cakap goreng pisang? Agak-agak kenapa? Okay, yang kita tengok. So untuk goreng pisang ni special sikit tau. Sebab kebiasaan, memang betul sebab kebiasaan. Tapi kenapa wujudnya kebiasaan tersebut? Okay, so kita tengok antara pisang goreng. Okay, pisang goreng dengan apa? Dengan goreng pisang. Alright, okay. So dia ada satu teori ni. Okay, sebelum kita bercerita tentang teori tersebut. Okay, so kita nak tengok kenapa pisang goreng dengan goreng pisang. Okay, so masa saya cakap tadi, biasa kita letak apa? Kita letak kata nama di hadapan, betul? Jadi yang mana satu kata nama? Adakah pisang ataupun goreng? Yang mana? Pisang. Very good. Jadi pisang itu di apa? Pisang itu apa dia punya sifatnya? Sifatnya yang telah digoreng. Jadi A lah yang betul. Okey, kalau goreng pisang pula macam mana? Goreng pisang pula macam mana? Goreng pisang adalah perbuatan. Very good. Yes, betul. Perbuatan, kata kerja. Contoh kan, emak sedang menggoreng pisang. Macam tu. Okey. Okey, dan apa teori? Okey, ada dan apa teori tu? Okey, ada satu teori yang dikemukakan oleh salah satu ahli bahasa. Dia buat kajian tau, dia cakap, dia tanya, kenapa orang hanya salah goreng pisang dan bukan goreng-goreng yang lain. Macam mi goreng kita tak pernah sebut goreng mi semua tu kan. Okay, kenapa? Sebab dulu-dulu bila kita pergi ataupun orang-orang dulu bila pergi ke warung atau pergi ke gerai, dia akan minta dengan orang gerai tu. Dia cakap apa? Kak, gorengkan pisang 2 macam tu. Jadi dia minta akak tu gorengkan pisang dia, pisang yang berapa yang dia nak lah. Kan, jadi lama kelamaan benda tu melekat. Goreng pisang. Kak, goreng pisang 2. Kak, goreng pisang 3. Kak, goreng pisang 4. Macam tu. Jadi lama-lama dia melekat. Jadi goreng pisang saja. Tapi nama benda tu pisang goreng. Okey. Jadi kita kena pandai. Kita kena tahu apa perbezaan antara pisang goreng dengan goreng pisang. Okey. Alright. Okay, ada lagi satu soalan daripada Danish. Danish sayang. Okay, so antara, okay, ni satu lagi ya. So antara, okay, so ada kalau awak biasa tengok benda ni ataupun biasa dengar, antara janji temu dengan temu janji, mana satu betul? Okay, ini biasa. Dua-dua betul, salah akhir. Salah, bukan. Dua-dua tak betul. Dia tak boleh dua-dua betul. Okey, jadi kita biasa dengar apa? Kita biasa dengar temu janji, betul? Kan? Macam temu duga, temu ramah macam tu. Kan? Tapi yang betulnya ialah janji temu. Kenapa? Sebab kita berjanji dulu baru kita temu. Okey, kita janji dulu baru kita temu. Kita tak boleh bertemu dulu. Kan kalau kita nak bertemu di mana? Ada yang tanya, temu tu apa? Temu tu bertemu. Bertemu tu apa? Bertemu tu berjumpa. Bersua muka. Okey. Kalau kita bertemu dulu, kita nak janji apa tadi? Kan? Tak boleh kan? Kita kena berjanji dulu nak temu, barulah kita bertemu. Okey. Alright. Okay, janji awak jangan tinggalkan saya. Ambo dia. Okay. Alright, okay. Jadi kita boleh buka beberapa soalan. Okay. So apa yang awak nak tanya? Okay, Adam hitam. Kenapa black? Adam hitam ialah Black Adam. Okay. Okay. So asal kat klinik kerajaan buat temu janji bukan janji temu. Okay, very good Izdiha. Sebab apa? Sebab itu dah kebiasaan. Macam goreng pisang tadi. Kan macam goreng pisang tadi dia macam dia dah terbiasa. Jadi
sepatutnya kita tahu perbezaan dia dan kita tahu yang mana salah, yang mana betul. Itu yang penting. Okay? Alright. Okay. So ada yang tanya lagi, sir, temu duga betul kan? Betul. Hanya temu janji sahaja yang salah. Okay. Sir, betul tak? Janji tu kita janji dulu. Kalau temu tu kita temu dulu. Kita jumpa dulu. Tak boleh. Kita tak boleh kita tak boleh nak berjumpa dulu baru kita berjanji. Okay. Sir, kalau cili pokok betul ke? Cili pokok saya tak pernah dengar cili pokok. Pokok cili saya pernah dengar, tapi cili pokok saya tak pernah dengar. Mungkin betul cili pokok sebab cili mungkinlah kan? Cili Cili tu cili yang membuahkan pokok, tapi semua cili menjadi pokok kan? Nanti saya cek. Okay? Nanti saya cek. Okay. Alright. Okay. Temu duga ejen dekat ke jarak? Jarak. Okay. Boh cili dengan cili boh. Cili boh je yang betul. Pendingin hawa ke penghawa dingin? Pendingin hawa sahaja yang betul. Okay. Penyejuk udara betul tak? Betul. Okay. So apa lagi soalan yang awak ada ni? Sekejap ya. Okay dah. Alright. Okay. Ada soalan yang lain? So kita ada 4 minit lagi. Apa yang awak nak tahu? Okay. Motosikal ke motorsikal? Motor. M-O-T-O sahaja. Tak boleh ada R. Ada R? Salah. Okay. Sir, kalau orang ramai dengan ramai orang, mana yang betul? Okay. Terima kasih Nizam. Dua-dua betul. Okay. Jom kita tengok ya. Okay. Antara orang ramai dengan ramai orang, mana yang betul? Okay. So antara orang ramai. Okay, orang ramai dengan ramai orang. Mana yang betul? Okay, alright. Jadi, so antara A dengan B. A ni kita bercerita tentang apa? Dua-dua betul. Betul tak Erin? Yes, dua-dua betul. Jadi A ni kita bercerita tentang orang. Okay, kita nak bercerita tentang orang. Jadi orang itu apa dia punya sifat dia? Orang tu sifatnya ramai kan? Okay. Orang ramai ataupun sama maksud dengan apa? Sama maksud dengan masyarakat, orang ramai ataupun public, kan? The public, orang ramai, masyarakat. Tapi kalau ramai orang macam mana? Ramai orang macam mana? Jadi ramai ini dikirakan sebagai apa? Dikira sebagai bilangan. Okay. Very good. Yes. Bilangan. Ramai ini dikira sebagai bilangan. Baru kita cakap apakah kata nama dia. Jadi dua-dua betul. Dan awak kena bezakan. Okay. Ada yang tanya. Sir, apa beza ramai dengan banyak? Okay. Saya nak tanya awak. This is a very good question. Apa beza ramai dengan banyak? Saya nak tanya perempuan ke lelaki yang selalu betul? Bergantung kepada keadaan, Iqbal. Bergantung kepada keadaan. Okay? Alright. Okay. Okay. First time sudah habis. Saya memang sudah habiskan lah. Okay. Alright. Jay, kita tengok tadi. Okay. Apa ada yang tanya? Okay. So, apa beza banyak? Kan? Banyak dengan ramai. Ada yang kata, sir, banyak ni hanya untuk benda dan juga binatang sahaja. Orang tak boleh banyak. Salah. Orang boleh banyak. Okay. Right. Okay. Kita tengok. Okay. Banyak tu untuk apa? Banyak ini kita nak bercerita tentang bilangan. Jadi bilangan apa? Bilangan tu boleh jadi banyak benda. Okay. Bilangan apa? Bilangan orang. Okay. Bilangan benda. Bilangan binatang. Okay. Bilangan perkara. Ada macam-macam. Okay. So banyak orang. Boleh tak ada masalah. Banyak orang. Banyak komputer. Boleh tak ada masalah. Banyak kucing. Boleh tak ada masalah. Banyak hari. Boleh tak ada masalah. Okay. Alright. So kalau macam ramai. Ramai pula macam mana? Okay. Ramai ini kita bukan bercakap tentang bilangan tau. Kita bercakap tentang keadaan. Okay. Keadaan. Keadaannya apa? Keadaan. Okay. Keadaan yang sesak dan bising.
Okay. Yes, betul. Nampak? Okay, so banyak itu adalah bilangan dan bilangan ni boleh jadi macam-macam. Okay, ada orang semua tu boleh. Tapi kalau macam ramai ni hanya tentang keadaan. Okay, kalau macam contoh if let's say if you understand it better in English, okay, banyak means many. Okay, banyak is many, tapi ramai means crowded, bukan a lot. Crowded. Ramai tu crowded, banyak is a lot ataupun many. Okay, lebih mudah faham macam tu kan? Oh, bahasa Inggeris tahu, bahasa Melayu Okay, alright, okay, ada sebenarnya tak guna bahasa klasik dalam karangan. Boleh tapi terpulang. Bergantung pada kesesuaian. Okay, so kalau bilangan pelajar dengan kesemua pelajar, beza dia apa? Sebilangan maksud sedikit sahaja. Kalau kesemua, mana semua orang lah. Okay, alright. Jadi nanti yang ini saya akan upload dalam answer. Awak boleh download yang ini, okay? Alright, okay. Kena contoh macam ramai orang di pesta itu, yes, boleh, tak ada masalah. Kenapa banyak kosakata tinggi dalam PR, tiada dalam PRPM? Okay, Khairul, mungkin hari ni dia punya server tu down sikit. Awak boleh cari, mungkin esok awak boleh tengok. Okay, kadang-kadang dia macam tak berapa betul sangat. Betul Zuhal Haikal kan? Kita tak down kan? PRPM pula yang down. Okay, alright. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ada yang tanya, betul ke perkataan BANGSAT itu maksudnya mengembara? Betul, tapi bukan dalam bahasa baku. Okay, bukan dalam bahasa baku. Dia adalah untuk bahasa loghat sahaja. Okay, alright. Okay, saya handsome tak handsome sangat-sangat. Okay, thank you very much. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Kita ada lagi satu kan? Kita ada satu sesi bersama, betul? Kan? Kita lagi 2. Saya tak ingat lah. Kan, tak nak, tak apalah, saya redha. It's okay. Siapalah saya ini untuk memintal buih yang memutih menjadi permaidani seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Tak apa. Okay, alright. So, jaga diri, jangan nakal-nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Bye-bye. Terima kasih.